Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat semula bersama-sama dalam majlis ilmu, majlis untuk kita belajar sesuatu yang kita tak tahu, ataupun majlis yang nak peringat kita atas apa yang kita tahu, ataupun majlis yang nak menghimpunkan kita bersama dengan orang-orang yang salihin, ataupun majlis ini juga majlis yang boleh mengampunkan dosa kita sekalian, ataupun majlis ini majlis yang nak tinggikan darjat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada dalam, terhimpun dia dalam majlis ilmu ini. Syukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk, di atas kehendak Allah, kita dijadikan oleh Allah berada selalu dalam majlis ilmu, juga dikenali sebagai majlis ahli syurga. Sekurang-kurangnya nama kita ni dah dimasukkan oleh Allah dalam golongan ahli syurga. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita sambung semula perbincangan kita. Kalau ikut asai, kita baca kitab tentang hal-hal kiamat, beriman dengan hari kiamat. Tapi kerana penting juga benda ni diminta oleh Tuan Imam kita yang saya kasihi, minta untuk kita peringat balik tentang soal solat ini. Dan kita nak tengok balik perkara yang menjadi kepentingan. Apa hukum solat? Mengapa kalau tinggal solat jadi apa? Kita faham dosa dan sebagainya. Dan apa dosa-dosa meninggalkan solat ini? Maknanya kalau dah PM abang kata PKP kita Zuhati ya. Ya, abang kata kena Penang ni kena masuk 6 negeri yang PKP petang ni dia abang Penang. Penang masuk dalam negeri 6 negeri yang kena PKP. Ramai susah hati ya. Pasal tak boleh pergi. Mana tak boleh pergi? Duduk di rumah. Mana? Itu khabar yang menyebabkan kita tak seronok. Tapi tuan-tuan yang muslim, bila Allah habang tentang orang tak solat, apa kena hukum? Orang tak masjid, apa jadi? Siapa pun tak usah hati, siapa pun tak risau, siapa pun tak jadi kelang kabut. Relax. Bila abang kata tak semayang, dosa dia begian. Relax juga. Tak pergi masjid, dosa dia macam ni. Relax juga. Abang PKP kena sampai tahun depan, lompat habis semua. Kena sebab di antara dapat rasa dengan tak dapat rasa. Inilah benda-benda yang kita nak fahami daripada kehidupan ini. Bukan tak suruh jaga PKP ni wajib, tapi ada benda yang lebih wajib daripada itu, yakni
Seperti mana saya sebut selalu, SOP manusia kita wajib turun, tetapi SOP Allah itu terlebih wajib diikuti dan ditaati. Ketahuilah tuan-tuan bahawa sesungguhnya salah satu SOP Allah untuk angkat bala ini ialah semula ramai-ramai ke masjid. Ramai orang yang faham SOP ni. Kerana SOP manusia kita compound 1,000, kena denda 1,000. Kalau keluar rumah lebih pada tanggap syaratnya, ni nak kena ni, nak keluar rumah tak lebih ramai-ramai, kena 2 orang, tak lebih jauh daripada 10, reduce 10 km, tak lebih jauh, tak lebih jauh lebih daripada 10 km. Dari mana kan? Kerja boleh lah, tu ada kena surat kerja. Bermakna SOP manusia kita patuh demi untuk menjaga keselamatan di dunia ini. Tapi SOP Allah Ta'ala orang tak mau patuh, padahal dia itu selamat dunia akhirat. Inilah perhatian yang tak diperhatikan oleh orang ramai. Dia biasa pada dia biasa dah. Malah kewajipan kita mematuhi akan SOP Allah itu lebih wajib dan lebih fardu daripada semuanya, supaya terangkatlah azab ini, terangkatlah bala ini. Apa SOP Allah? Sila penuhi masjid semula. Kita telah sebut benda tu dalam kuliah-kuliah yang sebelum ni, dan telah dirakamkan dan telah disebarkan. Dan ada orang yang ambil tajuk apa tu, hadis-hadis yang kita keluarkan tu jadi bahan khutbah Jumaat, jadi ceramah, jadi forum dan sebagainya. Alhamdulillah. Tajuk apa? SOP Allah ini. Baru saya tahu rupanya mereka pekat tengok, mereka pekat ambil orang yang nak ni, yang nak sampaikan ilmu, nak panjangkan ilmu yang kita sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ramailah juga yang buat khutbah tentang SOP Allah. Memang begitu juga SOP kita, tutup muka, basuh tangan, penjarakan, itu memang kita dah patuh. Tapi jom kita tengok apa pula SOP Allah sendiri, supaya wabak-wabak ataupun benda-benda yang kita bimbang berlaku berpanjangan ni, kita minta supaya hilang. Kita buat hak kita, tapi soalannya kita buat tak hak yang Allah suruh. Kita buat hak manusia suruh, kita buat, tapi buat tak yang Allah suruh ni. Apa dia? Salah satu SOP Allah, sila makmurkan semula masjid. Ada firman Allah Ta'ala, hadis kursi yang berbunyi, wa idza nazartu ila ummari buyuti saraftu dhalika anhum. Apabila aku melihatkan ramai orang yang memakmurkan rumahku, akan ku buang bala itu jauh-jauh. Clear. Hadis kursi, saya tengah baca hadis kursi. Ada 3 benda yang disebut oleh Allah sebagai SOP Allah untuk mengangkatkan bala, menghilangkan azab dan sebagainya. Satunya ialah Allah kata, sila penuhkan semula masjidku, penuhkan semula rumah-rumahku, kata Allah. Ummari buyuti, ummar maknanya makmurkan semula, buyuti rumah-rumahku, yakni masjid-masjidku, penuh balik. Ini syarat. Lagi mana syarat ni tak dipatuhi, tak ditaati, COVID ataupun bala ini akan berpanjangan. Benda ni takkan berhenti. Kita dengar kempen-kempen dan kempen-kempen, jom jadi pemutus COVID, bukan pencetus COVID. Kan? Saya pergi kat Selama baru ni, ada program ceramah sana. Ada satu signboard yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Kedah.
Kan? Tak mana tuan? Kalau tuan-tuan kita pergi bandar, turun tol bandar baru, nak balik pergi Kulim balik, selama mau ikut tu, kan, kita corner belah kiri, tu keluar tu corner belah kanan, belah kiri, belah kanan, ambil balik belah kanan tu, tang signboard, tang tol tu ada signboard tu, jom kita jadi pemutus COVID, bukan pencetus COVID. Ada gambar NB Kedah yang baru ni dan gambar esko kesihatan dia, dua-dua ada situ. Mana pada kempen agar jadi orang yang memutuskan COVID, bukan pencetus COVID. Baik, soalan dia tuan-tuan, apa daya dan kekuatan kita untuk memutuskan COVID ini nak pergi hilang? Jawapan dia satu je. Saya ulang balik. Kalau dah SOP manusia kita patuh, dari turut sejak daripada bulan 3 lagi, ni nak sampai bulan 3 pula dah, setahun kita ikut SOP manusia, Alhamdulillah. Ada pengurangan dia ada. Tapi Mei dengan bulan 12 baru ni tuan, riuh rendah kenuri. Riuh rendah kenuri lah. Walaupun 500 orang yang dibenarkan oleh pihak polis kita, 500 juga, tapi tak jadi juga. Macam kita buat dah. Maknanya SOP manusia kita dah patuh, ada penurunan, tapi hilang tak juga. Jom kita ramai-ramai patuh balik SOP Allah, tengok jadi mana. Bukan kata penurunan, dia akan ada penghapusan langsung. Sebab Allah yang berkuasa. Apa SOP Allah? Kan? Saya cakap ni tepat sebab saya berani rakamkan. Boleh saya bahas? Apa SOP Allah yang patut kita turun? SOP Allah ni ialah sila kata Allah Ta'ala, wa idza nazartu ila ummari buyuti, bila aku melihatkan akan ramainya kembali memakmurkan rumahku. Clear, very clear statement, kan? Satu khabar wadih, satu khabar yang terang daripada Allah. Wa idza nazartu, dan bila aku melihatkan, ila ummari buyuti, kepada orang yang memakmurkan rumahku, ramai. Ummar mana ramai, imarah. Bila ramai yang kembali memakmurkan rumahku, saraftu zalika anhum, aku buang bala itu jauh-jauh daripada mereka itu. Clear. Kalau gitu, jom tuan-tuan, kita tak sanggup dah nak ulang-alik dengan soal PKP ini yang kena diwajibkan untuk kita patuh. Sebab apa? Sebab kita yang tak patuh, kita yang tak ikut ni sepenuhnya. Jadi kes-kes makin naik. Saya baca balik kenyataan kita, mungkin tak apa lagi boleh tidur lena. Ni frontliner kita ni tak tidur lena tuan. Kesian kat depan. Hospital penuh. Kan, penuh kati, tak ada orang nak duduk lah, tak ada tempat nak WC dah penuh mereka. Kita tak apa, tidak ada rumah, mereka tak tidur sebab tak dapat menampung orang ramai. Kes sampai satu hari tuan-tuan, hari ni 2,000 pergi ke 3,000, dan ada jangkaan akan mencecah sampai ke 5,000. Kemuncak dia, kalau tak kena gaya, bulan 2, bulan 3, setahun ini, lebih kurang sebulan 2 bulan ni akan naik lagi kes dia kalau tak berjaga-jaga. Baik, makna kita maknanya SOP manusia kita patuh dah. Jom kita cuba try test. Orang tu kata cuba try test, 3 tu. Cuba pun cuba, try pun try, test pun test. Kan? Jom cuba try test sikit SOP Allah. Apa dia? Kita call out semua orang kampung kita balik, cuba tengok. Kita panggil semua orang kampung kita main masjid. Walaupun penjarakan panggil main. Kalau orang kampung boleh keluar main ramai-ramai macam Jumaat, subuh macam tu, lohok macam tu, asar macam tu, mengaji lagu tu, COVID pasti hilang. Nahnu muta'akkirin, we are very sure benda ni pasti akan hilang kalau kita sendiri yang ikut patuh akan perintah SOP Allah.
Nah, kita nak cuba dah SOP Malaysia. Kita cuba, kita try. Tapi kita belum cuba lagi SOP Allah. Ya? Oh, Masya Allah. Yang tu salah faham, bagi saya salah faham. Benar? Itu salah faham. Tak ada siapa pun halang orang masjid. Cuma dia sendiri halang diri dia. No? Faham itu? Tak ada seorang pun yang menghalang orang ke masjid sebenarnya. Tapi dia sendiri yang salah faham, halang diri dia pergi masjid. Saya baru terima benda ni apa? Bila mana saya dapat tahu, mungkin penjelasan tak sampai. Bila mana orang tua-tua yang mengaji tempat saya. Selalunya kalau hari Rabu mengaji ramai. Lah ni ramai juga tapi ada pengurangan. Khasnya orang tua-tua tak mai. Jadi ada call dekat saya baru ni. Ustaz, kami yang tua-tua tak boleh pergi dah kau Ustaz mengaji, nak mengaji ni kat sebulan tak mengaji. Saya kata, saya tak boleh mengaji pula. Boleh Tak, mereka tak boleh pergi Ustaz. Kami orang tua-tua. Saya kata, siapa tak pergi pergi? Tak, mereka kata, siapa kata? 2 minggu tu dah. Maknanya tuan, maknanya apa dia? Ada salah faham yang tak faham pada memahamkan masalah ni. Baik, jadi situ saya ambil apa? Saya ambil bila makcik ni tanya saya, kami orang tua tak boleh pergi ke Ustaz? 60, 70 tak boleh pergi. Saya kata, ikut SOP tak kata lagu tu. Tak kata orang tua tak boleh pergi. Habis tu Ustaz, dia kata macam mana? Orang yang warga emas yang ada simptom dan yang bergejala, yang batuk panjang-panjang, yang demam lama-lama, yang ni tak boleh pergi ya. Tapi kalau 60 ke 70 ke, tapi dia sihat, tak ada apa pun, dah scan duduk 36, 4, 32 tu, tak ada apa. Saya kata kalau gitu pasal tak boleh main dah. Dah mereka tak boleh main. Saya rasa apa kalau tak boleh main? Mereka kata, domin mereka kata. Baik, jadi saya kata makcik, SOP yang ada ni kita faham betul-betul. Jadi masalah main masjid ni pun sama juga. Bukan tak boleh main masjid tu semua orang itu boleh main. Tapi kalau ada benda-benda, dia kata dia demam, batuk dan sebagainya yang panjang-panjang, yang tu nasihat duduk rumah, tak boleh main sungguh itu. Tapi kalau kata dia ni orang yang sihat, walaupun dia senior, orang yang lebih umur dia 60 lebih ke 70, tapi dia sihat, boleh tak boleh main? Dia boleh main. Tak main test pula, tak ada apa pun, cantiklah nama tu. Kalau ada application, ambil application. Kalau ada tak ada tu, tulis nama, scan lah, tembak kepala lah. Kan? Tak mau tembak tangan, tembak kepala. Tak ada kepala, tembak tangan. Iklan baru berita lah. Maknanya yang menghalang orang ke masjid tu bukan pihak-pihak kita, bukan pihak masjid, bukan. Yang ni salah faham kepada peraturan yang ada. Okay? Disalah ertikan dan disalah buat. Taknya orang tak masjid dia cari jalan je pun. Kita faham dia orang tak masjid dia cari jalan je. Kan? Nak tambah tokok tambah lagu tu lah. Jadi kita kena clear balik. Sekarang ni tuan, penjarakan kita kena, pasal itu dah ditetapkan oleh pihak ulama sendiri, penjarakan. Kan? Maka kita ikut. Tapi jom penuh masjid semula walaupun penjarakan pun. Kalau kita masjid kita boleh pergi 3,000, jom call out 1,500 separuh daripada tu. Tapi dah. Kan dah. Kalau 3,000 dia masuk, 1,500. Mana ada 1,500 kan? Setengah. Kalau penduduk kampung tu 600, 300 tak main. Jadi sekarang ni apa dia nak buat? Kita nak ajak balik, tapi nak ajak orang kampung ni bukan senang tuan. Bukan senang. Masing-masing habis kisah yang ada rumah, mayan rumah besar hukum kita gitu. Saya nak bacakan lagi berapa dalil mengatakan bahawa mengapa kena semayang di masjid. Baik, kita nak bincang dalil apa yang menunjukkan bahawa kena semayang di masjid ni. Kan? Umum tadi Allah kata apa? Umum tadi Allah kata
hadis kursi daripada Allah, sabda Nabi SAW, Allah sebut, kalau bila mana aku tengok ramainya yang memakmurkan rumah aku, akan ku buang bala itu daripada mereka. Apa syarat pertama SOP Allah? Ummari buyuti. Ummar mana imarah. Penuhkan balik, meriahkan balik rumah Allah ni dengan program-program ngaji, solat, ibadah, baca Quran, penuh balik. Ya. Untuk apa? Untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan selalu pada orang masuk masjid, kala-kala ramai mana masuk masjid pun, jangan lupa doa di pintu masjid. Sebab doa pintu masjid meminta rahmat Allah Ta'ala. Bila ada rahmat, tak ada azab, tak ada laknat. Bila ada rahmat, tak ada azab, tak ada laknat. Maka dia masuk masjid dengan doa. Soalan dia, apakah doa masuk masjid? Kan? Wahai orang masuk masjid, jangan sampai tak baca doa masuk masjid. Jangan sampai masuk masjid bersembang, cerita hal-hal yang tak betul. Maka di pintu masjid kita nak baca dah. Baca, minta, bukan baca doa, minta doa supaya Allah beri kita rahmatnya. Pertama minta apa ulang balik? Saya nak ingatkan tuan-tuan, ingatkan balik. Pertama masuk masjid minta apa dia? First, mula-mula sekali, awwal syai'in yad'una ila Allah. Da'ana ila Allah atau yad'una ila Allah, kita nak minta doa dengan Allah tadi awal-awal pintu masjid. Apa dia? Minta apa tuan? Allahumma ghfirli dhunubi. Ya Allah, ampunkan semua dosa aku. Maka orang masuk masjid kena gitu. Minta apa? Minta Allah ampun dosa. Kalau ikut bahasa Arab ada lah kan? Ada bahasa Arab, ada doa dia, hadis Nabi tu. Yang pertama. Yang kedua, masuk masjid doa apa? Waftahli abwab rahmatika. Ya Allah, bukakan bagiku akan pintu belas kasihanmu, pintu rahmatmu, pintu kasih sayangmu, kau buka bagi aku ya Allah. Minta apa? Minta rahmat. Bila kau duduk minta lagu tu, masuk masjid minta lagu tu, memang dapat rahmat. Dengan rahmat inilah akan tersebar, akan menjauhkan satu kampung punya bala. Sebab bala turun tak ada rahmat, tuan-tuan. Bala turun tak ada rahmat. Kalau zaman dulu, zaman Nabi-Nabi yang sebelum ini, siapa buat maksiat satu kampung, azab akan kekal 40 hari. Tak hilang. Zaman Nabi-Nabi dulu. Mencuri atau minum arak. Seorang minum arak dalam kampung tu, contohnya di zaman Nabi dulu, kan? Di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi kita SAW, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim sebelum tu, seorang minum arak, Allah hukum 40 hari bala tu ada. Tak keluar bala tu. Tersebut apa? 2 orang 80. Dia ikut bilangan orang 80. 3 orang pula 4 orang. Karena jumlah dia mengikut berapa ramai orang bermaksiat. Hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang tak sembahyang dalam kampung. Kena seorang 40 hari 2 orang. Inilah antara sebab COVID tak habis tahun, tak boleh pergi. Sebab ramai sangat kau yang bermaksiat, yang melawan kehendak Allah, ramai sangat kau. Inilah sebab-sebab dia. Saya ulang balik, mengapa kita ini tak dapat juga. Bukan kita tak dapat, kita tak berjaya, tapi tak dijayakan oleh Allah disebabkan kita sendiri tak patuh akan SOP Allah. Itu saja. Bila tak ikut SOP Allah, Allah redha lah. Allah tak redha. Dia tak redha, kerana masalah ni akan berlarutan. Kita memang mesti mengeluh, PKP dah susah nak pergi mana dah. Susah, tahu susah. Tapi pasal apa jadi susah? Sebab susahnya hampa nak ke masjid. Susahnya orang nak pergi masjid. Macam mana?
Bukan jauh pun, bukan susah pun, senang aja. Pergi masjid, solat. Minta Allah Ta'ala angkatkan bala ni ramai-ramai. Pasti Allah akan bala. Allah akan angkatkan bala tu. Sebab Allah kata lagi tu. Allah pesan apa pula? Tuan-tuan, ayat 195, 94 pada surah Ali Imran ke 175, ayat bawah sekali. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat bawah sekali, 175. Kan? Surah Ali Imran sebelah kanan 75, ayat bawah sekali. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkiri janji. Kita tengok tu. Kalau Allah kata nak SOP aku sepatu, aku kan buang al-bala tu. Allah kata pasti aku buat sebab janji aku tak mungkir. Tapi tak mau ikut. Tak mau ikut tuan, tak mau ikut. Saya balik Melaka baru ni. Dia sebut juga tu lah. Saya ada program Melaka 4 hari. Baru ni Melaka green area. Kan? Melaka ni antara masuk negeri hijau. Tak ada kes. Ada satu kes pun, 1-2 kesnya. Saya program di sana. Walaupun di tempat lain ada. Selangor masih PKP. Melaka undang kita buat daurah kitab di sana, di Duran Tunggal. Habis program, dia bawa saya makan malam. Makan malam. Kita bawa lah panitia program, bawa kita pergi di satu kawasan makan ikan bakar toknya di Umbai, Melaka. Bila pergi sana tuan tu dia memanglah kawasan luar, tempat makan pun luar, orang punya ramai, penjarakan tak ada. Daripada saya balik mai, daripada tak ada green area, daripada kosong kawasan yang hijau dah, lari naik jadi merah balik. Sebab apa? Sebab tak ikut SOP manusia. Apatah lagi tak ikut SOP Allah Ta'ala satu Malaysia ni. Masjid tak penuh, kuliah tak mau pergi. Itu nak dapat rahmat ke mana? Masing-masing merungut lah, nak buat bila nak habis ni, bila nak habis ni, bila nak habis. Nak habis ke mana kan? Kalau bunyinya keadaan lah. Jadi penjarakan silakan, tak ada masalah. Cuma kita nak, kalau boleh kita nak sedapkan orang kampung kita semua sekali, bukan kampung ni saja, semua orang Malaysia ni sila penuhkan masjid semula. SOP tu boleh ikut, akan turun lah, akan clear, akan hilang lah COVID ini. Biiznillah, be sure, pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan pasti hilang. Sebab Allah sendiri akan buat. Baik, kita baca kitab insya-Allah dalil kepada wajibnya solat ini. Tuan-tuan. Sebelum tu saya nak baca baliklah sikit apa kita baca sebelum ni dalam qatah kita, dalam buku kita pada muka yang keempat. Kitab kita Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati Ahli Kabair. Itu kitab asal kita, tapi kita bagi bila ni imam minta kita bincang balik bab ni, bab tinggal sembahyang, apa azam tinggal solat daripada Quran hadis, peringatan demi peringatan kita beri. Sampai pada muka 4, tajuk kita ialah dosa azab meninggalkan solat. Baik. Qala mu'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Saya minta ni terusnya bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya barang siapa memudahkan dan meringankan akan sembahyang, disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksanya. Azab turun apabila tinggal sembahyang, apabila mudah-mudahkan solat, apabila meringankan solat, maka Allah pasti akan menurunkan bala. Di tengah-tengahnya, di tengah-tengahnya 10, 11, 12, 13 daripada bawah. Riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ini hadis, barang siapa yang memudah-mudahkan, sembahyang ni dua benda. Satu mudah, satu memudah-mudahkan. Mana apa? Sembahyang ni ikut dan
Ikutannya dah. Rokok, tak jaga sujud, tak jaga wudu, tak jaga takbir, tak jaga tahiyat, tak jaga Fatihah, tak jaga. Ini mudah-mudah. Boleh baca habis aku ni pun. Rokok ni boleh dia minum rembah ikut dan ni. Mudah-mudah. Solat tapi ambil mudah tentang hukum hakamnya. Satu. Yang keduanya bab sembahyang daripada golongan kedua ialah golongan yang meringankan dia. Tak apa main jemaah, main rumah boleh. Kalau sembahyang di rumah boleh, tak di masjid tak apa kan? Maka meringankan solat jemaah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, mula-mula bina apa? Masjid. Untuk apa? Untuk himpunkan sahabat salat bersama-sama. Bukan dekat salat sama-sama. Ketika mana habis salat sama-sama, bincang agama sama-sama. Dan berikan dakwahnya, ajak iman. Ketahuilah, wahai manusia sekalian, Nabi Abang itulah soalan Nabi Abang tu. Tinggal sembahyang tu sama dengan apa dah? Hukum bantuan. Tinggal solat ni sama dengan apa? Jawapan dia senang. Tinggal solat itu sama dengan syirik Allah. Terus kita tauhid. Sebab kamu ada Tuhan lain, tak mau sembah Tuhan tu. Ya tak? Hang tak mau sembah Tuhan tu, mana hang ada Tuhan lain kot. Tidakkah itu daripada syirik menduakan Allah? Ya. Sebab itu dosa solat ini berat. Sama ia dengan syirik. Sama. Siapa-siapa yang mengaji, khusus anak-anak mengaji baca Quran ni, suruh dia cari balik cari ayat syirik ada. Tinggal sembahyang ayat syirik, apa ayat syirik? Berapa banyak ayat syirik dalam Quran, suruh cari. Itu kerja yang saya kena masa di Syria dulu. Syekh suruh mencari balik cari kan, berapa banyak ayat syirik dekat sembahyang. Berapa banyak ayat yang tak sembahyang dia syirik, cari dalam Quran, cari. Berselerak dari itu, dia berselerak ayat dia rupanya. Dari antara research yang kita kena buat untuk dalil yakin kepada amalan salat ini wajib dan fardu. Jadi ketahuilah orang Islam sekalian bahawa tinggal sembahyang tu jadi syirik. Kenapa syirik? Masababuha. Why? Sebab kamu ada Tuhan lain yang kamu pentingkan lebih daripada Allah. Ketika awak solat sembah Allah, kamu tak sembah Allah, mana kamu ada Tuhan lain? Kamu ada Tuhan lain. Subuh, kamu ada Tuhan lain. Maghrib, ada Tuhan lain. Lohor, ada Tuhan lain. Asar, ada Tuhan lain. Isya, ada Tuhan lain. Sebab tu hang tak sembah Tuhan tu. Sebab hang ada Tuhan lain. Kan? Sebab tu Nabi kata apa? Rasulullah kata, diberi balasan azab kepada orang yang tinggalkan solat. Berapa azab? 15 azabnya. Ini confirm. Ini sure, mutaakkad. Mutaakkad bahawa orang tinggal sembahyang ni pasti kena bala. Ulang balik, tinggal salat akan dibala oleh Allah, diazabkan oleh Allah, diseksa oleh Allah Ta'ala dengan 15 bala, bukan satu, balanya 15. Maka kita faham balik, memudah-mudahkan solat itu satu hal, meringan-ringankan solat itu hal kedua. Ambil ringan, tak apa lagi, tak apa, tak sembahyang pun habis waktu ku qada, tak mudah macam tu, tak ringan-ringan benda tu. Tak apa main sunat je pun, tak apa, minta puas dia. Yang dia kalut dunia, akhirat dia tak kalut. Maka sebab tu ulama kata Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Bila engkau nak berlumba dengan orang yang mencari Allah, bukan pencari dunia. Kalau kau nak berlumba, nak fight, nak challenge dan berlumbalah kamu dengan orang yang mencari Allah Ta'ala, bukan berlumba dengan orang yang mencari dunia.
Kerana dunia bukan Tuhan, Allah itu Tuhan. Berlumba kamu mencari Tuhan. Jika benar kamu itu hamba kepada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Hasan Basri. Dia kata apa? Dia kata, jika engkau melihat orang berlumba dengan soal dunia, kau berlumbalah orang dengan soal akhirat. Bila engkau tengok orang berlumba pada soal dunia, berlumbalah kamu mencari redha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang berlumba cari redha manusia, kamu pulun cari redha Allah. Bila orang pulun pasal dunia, kamu pulun pasal akhirat. Bila orang pulun cari Tuhan lain, kamu carilah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jom pulun menang. Maka selama ni kita pulun ke mana? Kita pulun ke menanya ke akhirat lah. Apa hadis Nabi kata? Siapa pulun akhirat, rezekinya dijamin Allah. Siapa pulun hal akhirat, siapa mengaji kerana Allah, rezekinya Allah jamin. Ya. Siapa berkendak ilmu, man arada al-ilma, siapa berkendakkan ilmu, takaffalallahu rizqahu, Allah pasti menjamin rezekinya. Hadis Nabi SAW. Don't worry, jangan bimbang. Cari akhirat, carilah Allah, nanti Allah kirim rezeki, sebab rezeki daripada Allah. Contohnya, salat itu memberi redha Allah. Salat bagi redha, dapat redha, Allah beri rezeki. Apa dalil? Simple. Dalil mudahnya ayat ketiga surah Al-Baqarah. Siapa pulun semayang, pulun cari redha Allah, Allah berikan rezeki daripada Allah. Apa dalilnya? Dalil kata salat dapat redha. Sekarang salat bukan cari rezeki, tuan-tuan. Bukan salat dapat rezeki, bukan. Salat itu mencapai redha. Siapa dapat redha Allah, Allah permudahkan rezekinya. Dalilnya ialah ayat ketiga surah Al-Baqarah. Senang. Apa dia? Ayat ketiga surah Al-Baqarah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Betul? ويقيمون الصلاة. Betul? ومما رزقناهم ينفقون. Salat, rezeki. Clear. Bila hampa tak salat, mana ada rezeki? Dia nak cari tu. Sebab Allah kata, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, rezeki itu kami yang bagi ke hamba daripada dia. Rezeki daripada Allah. Bila rezeki daripada Allah, tapi cari Allah, tak dapat rezeki apa? Jadi jom cari Allah. Cari apa? Maksud cari Allah, cari redha-Nya, pasti dia berikan rezeki itu. Tapi syaratnya dapat rezeki kena buat apa? Simpan, bakhil, berikut. Apa nak buat? Dapat rezeki apa? Nak dapat rezeki berkat, rezeki bertambah-tambah apa dia? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa dia yunfiqun? Belanja, nafaqah kan. Salat dapat rezeki, belanja. Salat dapat rezeki, belanja. InsyaAllah. Itulah termasuk orang yang beriman, bertakwa, yang Allah cintai. Syarat gitu. Baik tuan-tuan sekalian. Saya baca sikit lagi, saya baca lagi insyaAllah. Baik. Maka Nabi kata, barang siapa yang memudahkan dan meringankan akan sembahyang, diseksa akan dia oleh Allah. Mana Allah akan seksa dia dengan 15 seksanya. Apa dia tuan-tuan?
Kata Nabi SAW, siksa yang 15 itu dibahagi dengan beberapa tempat. Pertama, Nabi kata 6 siksanya dalam dunia. Sure, di dunia ni kena 6 siksa. Masa hidup kena 6 siksa. Siksa ni apa dah? Siksa ni benda yang berat, yang tak menyeronokkan, benda yang tak melapangkan kita. Siksa. Nak kata nak beh apa banyak macam kami di Mesir kan, nak beh orang memang siksa semula sampai. Cari makan tak jumpa, kedai makan tak jumpa, perut lapar lah, siksanya cari kedai, siksa. Apa dia siksa? Benda yang menyakitkan hati, diri, fikiran, badan sakit. Maka bila Allah bagi seksa pada orang tinggal sembahyang, mana Allah bagi kesakitan, Allah bagi kesusahan, Allah bagi keperitan, mana tak senang. Mana jawab dia? Dia tinggal sembahyang, hidup kamu takkan senang di dunia ini. Tak senang. Maka jangan cari sebab pasal hidup tak senang. Pasal apa pula kami ni kerja Ustaz pagi petang lah, anak saya nak kerja Ustaz pagi petang malam, sambung kerja pula, habis petang berehat-rehat, malam keluar berniaga pula. Contohnya tak cukup lah siang kerja ni tuan. Dia kata Ustaz, pergi matahari balik bulan. Dia balik bulan mana? Pergi siang balik malam tu. Tapi tak senang-senang juga Ustaz. Pasal apa lah Ustaz? Dia tanya saya. Tanya hamba. Jawapan dia ada kat hamba. Apa dia kata jawapan Ustaz? Pasal apa hamba tinggal Allah? Tidakkah rezeki daripada Allah? Hamba yakin kat mana? Rezeki pada hamba sendiri. Kalau rezeki hamba sendiri, silalah. Tak bayar pun tak apa lah. Tak cari Allah pun tak apa. Pergi cari rezeki. Tapi kalau memungut rezeki tak boleh. Kenapa rezeki tak boleh Ustaz? Kerja banyak dah. Sebab itu kita faham balik tuan. Kita faham balik. Kalaulah kerja banyak tu dapat duit, nescaya orang kontrak tu lagi banyak duit. Tidak? Kenapa kerja siang malam? Nah. Contohnya buat jalan. Nak main daripada Penaga, nak main Kebun Nurung ni, lalu kot apa Mata Manggih yang semua kan, Balai Betah ni, buat jalan tak habis lagi. Buat jalan tu tuang siang malam pagi petang buat jalan. Kalau mereka tu orang kaya sebab kerja, mereka lah orang paling kaya sekali pasal kerja. Tapi tak juga, dia jadi kuli tu. Tak bos dia dah. Bos dia buat kerja pun. Bos dia main cekak pinggang pakai topi, cekak pinggang nak kata balik. Itu main pula ni. Panas tak kena apa tak kena. Hak tu kena panas ni, hujan panas tu sampai orang hak buat bendera tu kira ganti dengan patung lah kira. Pasal apa? Pasal tak nak kerja lah. Tak nak kerja. Siang malam pergi kerja. Petang kerja. Maknanya, kalaulah rezeki berpunca pada kerja, pasti orang kontrak itu, kuli-kuli tu lagi kaya pasal kerja. Tidak juga lah. Akal kita ni nanti akal. Ulang balik. Kalaulah kerja kuat tu dapat rezeki, pasti orang kerja kontrak tu kaya daripada semua orang pasal kerja tak berhenti. Tapi tak juga pun. Nak apa? Rezeki bukan pada kerja kamu. Rezeki bukan usaha kamu. Rezeki datang daripada Allah Subhanahu wa taala untukmu bila ia redha akan dirimu. Baca hikam balik. Tuan. Ulama atau sekali kata apa? Menafsirkan ayat ataupun buat satu statement, satu kunci kata kunci. Tanda-tanda syirik Allah itu ialah akan bergantung pada dirimu sendiri. Hikam pertama, min alamati al-i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja 'inda wujudi zalali. Hikam yang pertama. Apa hikam ni? Syirik. Apa syiriknya? Hang gantung kat diri hang. Aku pandai, aku kuat, aku bijak, aku kaya, aku gantung ke hang. Bila gantung ke hang ni, mana syirik. Jadi tak mau gantung kat diri, ialah gantung ke Allah. Baik. Saya baca hikam baru ni juga. Hikam pertama, syirik pasal gantung dekat diri sendiri.
Hikam kedua, bab tajrid, iradatul tajrid. Hikam nombor 2 ni, dia syirik juga. Syirik apa? Syirik sebab hang gantung kat sebab. Tu nak kesimpulan, nak faham hikam. Hikam pertama, syirik sebab bergantung dekat diri sendiri. Syirik kedua, hikam kedua, syirik sebab bergantung dekat asbab. Sebab pandai, sebab rajin, sebab kuat kerja, kan? Aku jadi gini pasal aku kaya, beli-beli macam. Dia gantung kat sebab. Ketahuilah, bergantung diri syirik, bergantung kat sebab pun syirik. Kan? Jadi sekarang ni tuan, ya Allah sekalian, solat bukan bawa rezeki dah. Redha Allah disebabkan kamu solat itu. Sebab itu solat, tuan-tuan, kuncinya bila dapat solat, minta Allah redha kita. Bila dapat redha tu, baru ditukar rezeki yang tak sangka-sangka. Itu kunci-kunci dia kan. Jadi solat bukan dapat rezeki. Solat bukan mendapat rezeki. Solat mendapat redha, dengan redha mendapat rezeki. Jadi orang-orang yang kerja kuat ni tak pasti lagi dapat rezeki. Sedangkan kadang-kadang orang tak buat apa pun dapat rezeki. Maka ulama kata apa? Hikam kedua, dia kata apabila, ni saya baca sikit lah, apabila Allah mudahkan rezekimu atas dunia ni, hang tak puluh-puluh pun rezeki main mudah kan? Tak teruk pun, tapi rezeki main. Maka itu tanda Allah nak suruh kamu jadi ahli akhirat. Itu tanda Allah nak kamu tumpu akhirat. Jangan kacut dunia. Dunia aku bagi. Baik. Dan apabila rezekimu payah mereka kena kerja, maka itu tandanya Allah nak suruh kamu cari dunia untuk dapatkan akhirat. Dengan duit itu belanja untuk akhirat. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi, dunia ni dia bagi mudah-mudah, free, duduk saja dapat duit, itu tanda Allah nak suruh hang tumpu suruh akhirat. Inilah benda ni, saya rasa benda ni lah yang disebut oleh ulama. Benda ni lah yang jadi kat para wali-wali kita yang dulu-dulu ngajak je pun tak buat apa, tapi rezeki mencurah-curah. Contohnya Tok Guru kita, Tok Guru Pondok Rosna zaman saya dulu. Dia ada lagi tapi dia tak majak lah. Siapa dia? Tok Guru Ustaz Latif. Tok Imam kena ya, kawan-kawan yang Negara tu kan. Tok Guru Ustaz Latif, dia ni tuan bukan buat apa, naik motor lah. Pagi-pagi time subuh naik motor di pondok Ustaz. Habis tu habis kuliah dia, kelas dia naik motor, tasbih tangan, naik motor menilau, tak ada apa-apa. Jangan tengok, tanya Tok Guru pergi mana, nampak belah nu, pergi belah Balin, beli tanah belah nu, beli tanah belah nu. Main duit kot lah, duit saja lah, tak apa-apa. Dia tanya, ni tanah siapa? Tanah Tok Guru. Bila beli? Tak tahu. Tanah pukul senar tuan-tuan, lemak tanah dia. Lemak tanah dia. Main kat mana? Duduk saja lepas subuh, wiri. Lepas tu keluar mengajar sikit, balik rumah. Lepas tu jadi luhuk main masjid. Itu je. Rupanya baru saya faham, orang-orang yang Allah beri rezeki mudah ni, Allah nak suruh dia sebar agama. Hari ni saya faham. Sebab yang tu, sebahagian yang tu kita boleh rasa dah hari ni. Tak buat apa. Maknanya rezeki kita mudah-mudah ya. Minta maaf, saya kata, saya nak keluar negeri kan, nak keluar lah, nak sampaikan ilmu di Selangor, di Melaka, di sebelah selatan sana. Saya tak nak terfikir kata nak boleh pakai welfare. Tak pernah fikir kan. Bila ada jemputan sampai ke Seremban, sampai ke Melaka, sampai ke Selangor, saya dah kata kita belah habis lah. Saya kata yang ada kat saya dulu pun yang orang dah ikut lama tu lah, yang tu boleh sampai KL pun. Saya tak pernah fikir kata nak dapat welfare. Tak pernah fikir. Tiba-tiba satu hamba Allah mai, dia call saya. Saya tak kenal dia kenal kita. Dia tahu, Ustaz, nama saya sekian betul. Dia kenal nama dia lah. Dia duduk saya sekian tempat. Dia kata, Ustaz,
saya dapat tahu kata Ustaz nak ulang alik ke Selatan apa semua ni. Jadi saya besar hati nak ambil share pahala dengan Ustaz. Nak buat apa? Saya nak beli fan fire bagi kat Ustaz. Mau tak? Tuan-tuan dia tanya mau tak? Mau tak? Ni saya tanya tuan mau tak fan fire? Mau tak? Orang nak bagi mau tak? Hampa lebih dulu pada aku. Mau lah. Saya pun mau tuan. Pasal apa? Mudah urusan. Saya kata, iya ke? Dia kata betul Ustaz. Ustaz nak mana? Saya baik muka ke? Saya baik bulan? Pulang ke Ustaz? Saya kata nak share aku tu. Dia kata saya boleh buat semua. Saya boleh bayar muka, beli seketik kat Ustaz saya boleh buat. Tapi saya tanya Ustaz dulu, Ustaz nak macam mana? Saya tak apalah, kita share sama-sama lah. Macam mana? Saya pun nak bayar juga. Sebab saya pun naik pahala juga. Lah ni, tak apa. Lah ni, saya bayar bulan. Saya kata kat dia, bayar bulan. Tuan bayar muka sudah. Dia pun tak apa, setuju. Lepas minggu, 2 minggu, Auto City Juru telefon saya, nama encik, nama saya sekian, minta mai ke Auto City. Yes, buat apa? Pasal ada welfare dah siap untuk tuan ambil. Masya Allah. Nah, dia apa ni color dia yang diminta oleh orang saya sekian ni untuk tuan, untuk color white, but we do have white. Dia kata kami tak ada putih, we have a new one. Dia kata baru punya tapi black lah, orang nak bagi lah. Yang ni new special edition baru punya. Dia kata dicut ni boleh tengok, setuju boleh ambil. Happy pergi sana, dia tunjuk kata semua yang ni siap semua. Kalau ini mau ini, if you want to this, you take it. Kalau nak ni, ambil. Dah orang nak bagi tuan. Mau? Saya tak mau lah, orang beri. Mau tak? Mau lah. Kenapa tak mau? Senang nak buat kerja. Maka nak buat apa tuan habak bang? Betapa bila nak buat urusan agama ni, jangan bimbang. Allah permudah urusan. Sulang boleh saya tak nak fikir saya nak pakai welfare, tak pernah fikir. Tapi hari ni jadi mudah, nak keselakan, relax, nak pergi kuliah pun senang. Sebab betul janji Allah. Siapa yang jaga ibadat, siapa yang jaga hubungan baik dengan Allah, siapa yang salat, maka Allah kurniakan rezeki yang tak sangka-sangka. Hari ni nak pergi KL, naik dia tu lah. Pada musim kot ni takkan naik ada tu belah nak. Dan orang kata kalau nak pergi belah mana, nak pergi Terengganu ke mana ke, nak pergi mengajar sampai ilmu, saya share saham. Alhamdulillah. Maksudnya rezeki daripada Allah. Jika kita betul-betul nakkan agama dia tersebar, maka Allah pasti akan buat bagi kita mudah dan senang. Janji Allah. Baik tuan-tuan dan muslimin, baik, maka orang-orang yang tinggal sembahyang, patah balik, orang tinggal sembahyang ni seksa dia ada berapa belah? 15. 6 akan diseksa di atas dunia. Gimana? Baik, Nabi kata apa lagi? 6 seksa, 15 seksa. 6 seksanya dalam dunia, 3 seksanya pada waktu nak mati. Orang tinggal sembahyang ni, waktu nak mati esok, 3 azab lagi, seksa lagi. Maksudnya orang tinggal sembahyang ni nak matinya penuh dengan seksaan, penuh dengan azab bagi orang yang tinggal sembahyang. Dia ada pun orang yang menjaga sembahyang, jaga solat, tak ada apa-apa. Dia lawan balik dengan apa yang disebut hadis Nabi SAW. Baik, maka 15 seksa, 6 di dunia, 3 semasa nak mati. Banyak berapa lah? 9. Lagi, Nabi kata lagi 3 waktu nak matinya, dan lagi 3 seksanya waktu ia berada dalam kuburnya. Sebelum mati 3, masa hidup dunia ni kena 6, masuk kubur kena tunggu 3 lagi, tinggal apa lagi? Dan 3 seksanya lagi waktu ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maknanya apa dia? Orang tinggal sembahyang ni daripada hidup sampai kiamat kena seksa. So panjang masa kena seksa disebabkan kau tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada waktu dunia ni sampai kiamat, daripada mahsyar sampai jumpa Allah, kamu akan diseksa sepanjang-panjang masa.
kerana kamu tak berikan masamu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Yang ni kena habaqkan anak cucu kita lah tuan-tuan. Kena habaqkan anak cucu kita, jangan mudah-mudah semayang sangat. Ni mai semayang ni lah, ya Allah. Ni mudah-mudah tak ada sebab-sebab apa pun tinggal. Tak ada sebab musafir, tak ada sebab sakit, tak ada sebab, tinggal. Alasan dia apa? Alasan tinggal semayang? Tak ada alasan tuan. Nabi kata dah, man taraka jihadan, barang siapa yang tinggal ia jihadan dengan saja-saja tinggal dia sebab engkar, kafir. Siapa tinggal dia dengan malas, munafik. Oh, itu munafik belakang lah. Siapa tinggal dia sebab malas, semayang, munafik. Tinggal dia kata apa siapa? Mana aku dah semayang, kafir. Kalau siapa dia kata tak semayang, tak semayang tu wajib atas dia, semayang tu tak jadi kisah, tak perlu, dia kata tak perlu semayang. Mana dalil? Kalau itu diengkar akan perintah Allah, hukum dia kafir ia. Maka tinggal semayang dengan sebab malas, jadi munafik. Tinggal semayang sebab sengaja, bantah, kafir. Hukum dia apa? Hukum dia kamu. Kita tak hukum orang. Tak hukum orang. Kita hukum atas orang tu sendiri. Khabar kebenaran ni ke anak-anak, faham sendiri lah. Okay? So, solang balik. Kalau di rumah kita ni, mak ayah semayang, anak tak semayang, jadi guna. Jadi guna. Kalau pula anak semayang, mak ayah tak semayang pula, jadi guna. Bermakna bercampur di antara kafir dengan Islam. Satu rumah, hak semayang lebih kata Islam, hak tak semayang jadi kafir, jadi munafik. Maka dalam rumah kita ni, bak semayang pecah tiga, Islam ada, kafir ada, munafik pun ada, tinggal serumah. Makan minum sekali, Allahu Akbar. Jadi macam apa? Kita dah gaduh menjadi macam Indonesia, semua ada. Satu rumah, Hindu ada, Kristian ada, Buddha ada, Islam ada. Kita gaduh ni apa? Rupanya kita menjadi juga lah. Bila tinggal sembahyang ni, ketahuilah tinggal sembahyang pecah tiga dalam rumah kita. Hak sembahyang Islam, hak yang bantah tak mahu sembahyang kafir, yang malas jadi munafik. 3 geng duduk dalam satu rumah. Boleh duduk rumah sekali, boleh makan sekali, boleh minum sekali. Hak beratnya suami isteri, seorang sembahyang, boleh tidur sekali. Allahu Akbar. Hati hukum. Maka sebab itu tuan-tuan, tolong beratkan bab solat itu. Dan Allah berkata, siapa yang meringankan sembahyang itu kafir, tapi siapa yang berat nak sembahyang, orang ni adalah orang yang tak takut Allah. Ayat 45 Surah Al-Baqarah. Kau surat apa? Kau surat 2 bukan surat 9, 10. Nah, belah kanan yang surat. Firman Allah muka 14 tahu, surah 14. Firman Allah Taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat jadi berat kecuali orang khusyuk. Apa orang khusyuk? Orang yang takut Allah, orang yang rindu Allah, orang yang sayang Allah, orang yang baik dengan Allah. Ya, bersolat. Baik. Jadi apa seksa yang kita boleh tengok apa seksa bahagian pertama, 15 seksa, 6 di kubur, 3 waktu nak mati, 3 dalam kubur, 3 waktu jumpa Allah. Maka sembah seorang sahabat Nabi SAW, apa jua suatu baginya seksa dalam dunia ini. Nabi pun tadi tanya kepada sahabat, ya Rasulullah, orang tinggal sembahyang ni, seksa dunia tu apa dia? Seksa dunia tu apa dia? Jawab Nabi SAW, yang pertama, orang seksa tinggal sembahyang, seksa dunia ni akan dihilangkan oleh Allah akan keberkatan umurnya. Kalau tinggal sembahyang di dunia ni, berkat umur tu hilang. Maknanya umur tu panjang tapi tak ada ibadat. Hari-hari habis gitu ya. 24 jam habis buat apa?
Buat apa? Buat apa? Tak tahu buat apa. Habis. Allah buat guna? Allah buat guna? Umur habis mana? Bangkit, tidur, pukul 2. Pukul 11 pagi baru bangkit. Habis masa ya. Subuh tak bangkit. Umur panjang tu, umur panjang. Maknanya kalau umur 1 hari 24 jam, pukul 11 bangkit, tak bangkit tidur 2 jam dah. Pukul 5 tak bangkit. Kita boleh 6 subuh. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. 5 jam buang. 5 jam buang momok dia. Pasal tak bangkit. Bangkit pukul 11. Subuh tak bangkit. Pukul 11 orang bangkit. 5 jam hamba umur. 5 jam buang umur. Maka berkatan umur ketika itu bukan 24 jam. Kamu seolah hidup pada hari itu 5 jam dah buang dah. Bila orang asap nak bayang pula, buang lagi umur. Mana umur kamu seolah-olah kamu hidup di dunia ni. Walaupun panjang 70 tahun pun, seolah kamu hidup sebanyak 7 hari saja kot. Sebab keberkatan umur tu dah hilang. Apa maksud keberkatan umur hilang? Umur tu ada, tapi ibadatnya tak ada. Kalau gitu tengok balik kita buat apa? Tengok na, bila berkat umur hilang tu na, dia tak sembahyang pasal Quran, ada masa baca Quran tak baca, ada masa zikir tak baca, ada masa mengaji tak mengaji, ada masa solat tak solat, ada masa buat apa, buat kebajikan tak buat kebajikan. Habis umur itu je. Yang ada habis masa tu masuk malam. Pukul 11 bangkit, 12 kenyang mata, makan-makan sikit, makan kenyang pula, ngantuk, tidur pula. Pukul 2 petang. Makin 2 petang ni, tengok pukul 3 petang, makin tak ada apa pula. Tengok minum petang pula, lepas tu tengok ada bola sepak bola sikit. Masuk maghrib, bukan balik rumah, maghrib. Lepas tu kawan ajak pergi kedai pula, duduk kedai pula. Sampai Aisyah, balik rumah mandi, tidur. Kau nak bangkit, subuh tak bangkit lah esok. Subuh tak bangkit ke? Atau main balik Aisyah, mandi, kau ajak jom, cakotia pula. Tahu tak, Sungai Dua. Pukul 12 malam lah. Cakotia pula, 12 malam. Telur ayam dibasuh. Pergi sana pula. Pukul 12 malam. Sampai 3 pagi, sembang, balik rumah. Mengantuk, subuh tak jaga. Pukul 11 esok bangkit. Habis masa gitu ya. Habis masa, tak ada punca, tak ada berkat, kerana kamu diangkat keberkatan. Umur panjang, tapi ibadat tak ada. Tengok kita. Kalau tengok kita balik. Ibadat tak kita pada setiap hari. Ada banyak tak ibadat kita buat setiap hari. Ada solat sunat kita buat tak? Ada Quran kita baca tak? Ada kitab kena baca kitab tak? Ada mak boleh tolong tak? Ini semua benda bermanfaat. Baik, maka kata ulama, tanda-tanda kamu itu mendapat keredaan Allah ialah masamu itu ada manfaat. Tanda-tanda engkau mendapat redha Allah ialah masamu itu ada manfaat dia. Tolong mak boleh, tolong ayah boleh, tolong kawan boleh, tolong guru boleh, tolong ustaz boleh, tolong orang kampung boleh belaka manfaat umum. Jadi yang pertama sekali kata Nabi SAW, apabila kamu tinggalkan salat atas dunia ni sisa pertama, umur kamu habis tanpa faedah dan keberkatan. Faedah tak ada, guna tak ada. Maka jadi dia ke bahasa kasar dah, hidup tak ada guna. Kau lalang bagus juga. Lalang ada guna juga. Lalang pun ada guna, apa guna lalang? Akak lalang buat apa? Berubat. Bila jadi ubat kat ni tak ada guna apa semua ni. Pada agama pun tak guna, pada keluarga pun tak dapat berguna, pada kawan-kawan pun tak dapat guna, sebab umur kamu hilang keberkatan. Baik, itu satu. Yang kedua, apa siasa yang kedua? Siasa kedua tinggal sembahyang di dunia ni. Yang kedua, dihilangkan oleh Allah akan rezekinya. Tinggal sembahyang punya pasal Allah hidangkan rezekinya. Kerja ada, rezeki hilang. Kerja ada, tapi rezeki itu Allah hilangkan. Tak cukup. Gaji berapa? 1,000 Ustaz.
Banyak 1,000. Tak cukup Ustaz. Oi, tak cukup. Berapa cukup? 3,000. Puluh kerja dapat 3,000. Tak cukup juga. Pasal apa? Cukup Pak Ustaz, kereta rosak sedia. Ambil kau. Nak cerita panjang tuan. Nak cerita panjang. Ada seorang kawan saya pondok dulu, bila habis pondok, dia tak habis pondok lah, dia berhenti sebab ikut ayah dia balik Pendang, buat Pendang. Dia orang kaya. Short cerita. Jadi orang kaya. Saya jumpa dia dekat kedai bakar lama tu. Lama lah tak jumpa pondok, tak jumpa. Lepas mengaji beberapa tahun, dia berhenti awal. Sebab tolong ayah dia orang Kedah. Balik kampung, tolong ayah dia. Belah Pendang dia buat buat Pendang. Kawasan di sebelah Pendang Kedah. Balik kampung, tolong ayah buat Pendang. Ayah dia kaya, ada Pendang luas, dia ambil alih. Traktor sendiri ada, ayah dia lori sendiri ada, padi ni dia pun ambil alih, balik jaga Pendang. Last saya jumpa dia dekat kedai didikan bakar kat Al-Batih lama tu. Baru ni lama 5 nentul lepas saya jumpa dia. Saya tengok dia kot jauh. Dia ni macam aku nak kenal. Dia tengok saya nak kenal, saya tengok dia nak kenal. Lama-lama apa jadi? Sebelum makan ikan, sembang dulu. Tanya dia. Nama saya sekian lah. Dia kata, Man. Itu aku Man. Hang lah. Dia sebut, ni aku. Lama betul salam-salam, peluk-peluk semua. Tanya dia, awak teruk ni, belum teruk ni. Dia kata, aku tahu lah buat Pendang. Kata, takkan boleh betul. Dia kata, memang aku buat Pendang. Dia kata, mainlah aku kita ambil nasi sembang dulu. Sembang. Apa dia maksudnya tuan? Daripada dia toke padi sampai jadi kuli kepada toke. Dulu dia toke. Kuli tu dia jadi kuli. Lalu kuli dia toke, dia jadi kuli balik. Dia kerja dengan kuli dia lama. Bawa lori. Dia pun cerita kat saya, betapa dulu ni aku juah sangat, kata dia, bila aku kaya aku mula tinggal sembahyang, tahu tak, sembahyang aku tinggal macam-macam dah. Bila kaya ni tiba Allah buat apa? Allah buat tak semena-mena. Driver aku bawa trailer padi, dia cerita main 2 trailer ni. Dia nak mula junam ni, dia punya perniagaan dia padi ni. 2 trailer berhenti tepi jalan, driver nak makan nasi, tiba-tiba terbalik pasal tanah runtuh. 2 lori trailer, dua-dua sekali masuk ban. Habis padi 2 trailer kan. Jadi nak kena kampui balik, nak kena lori pun nak kena angkat, padi nak kena ganti. Orang apa semua hutang banyak, lama-lama jadi berhutang, down tu. Lain-lain driver dia tu atau kuli dia buat bisnes sikit, jadi naik juga buat padi ni. Dia tak ada kerja, jadi bankrupt, dia kerja dengan kuli dulu dia. Ni nasihat aku, dia kata. Pasal apa? Antaranya sebab aku ni tinggal Allah Ta'ala, Allah angkat rezeki aku. Masya Allah. Kalau benar itu betul lah. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang mempermudahkan meringankan salat, siksa kedua Allah akan hilangkan rezekinya. Hak yang mengaji, kalau tinggal sembahyang tak faham-faham apa itu maksud hukum, sebab Allah angkat rezeki. Yang mengaji kalau tinggal sembahyang, rezeki ilmu tak boleh. Tak faham, ustaz abang aku lain, faham aku lain, tinggal sembahyang. Sama-sama subuh pula tinggal, lingkup. Quran pun payah ngapai, apa pun tak masuk, faham pun tak faham. Pasal Allah angkatkan keberkatan rezeki. Atau yang keduanya, pertama Allah angkatkan berkat umur, yang kedua Allah hilangkan rezekinya. Apa rezeki? Rezeki ni bukan duitnya. Rezeki itu apa saja yang datang daripada Allah, rezeki semua diangkat balik oleh Allah. Allah tarik balik. Sebab dia hak Allah. Bila-bila masa Allah boleh balik. Maka sebab kamu tinggal Allah, Allah tarik rezeki yang datang daripada Allah untuk kamu tu. Itu jangan mengeluh. Kita dapat ni ramai orang mengeluh, susah hidup, macam-macam hai, yang ni macam-macam. Dia kata kerja banyak tapi tak kaya-kaya pun. Kan? Bila buat kerja banyak tak kaya, tengok tiba-tiba orang sebelah rumah kaya, mula dengki. Jadi gitu pula. Ya? Baik. Yang kedua pada Allah hilangkan rezekinya. Yang ketiga, minggu depan bulan depan aku sambung balik dah.
Dan yang ketiga, dihilangkan oleh Allah Ta'ala tanda sekalian orang yang soleh pada mukanya daripada cahayanya. Yang ketiga, apa dia? Allah cabut wajah berseri itu ada. Tak ada lah. Tak nampaklah wajah sebagai orang yang beriman. Tak nampaklah wajah sebagai orang yang soleh. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan, boleh beza. Orang sembahyang, orang tak sembahyang beza. Dalam rumah kita boleh beza. So tengok oleh dalam rumah. Anak rajin sembahyang dengan anak tak rajin sembahyang, jauh beza. Dia punya jenis dia macam lain, dia punya ketegak dia lagu lain. Anak tinggal sembahyang, ketegak dia Allahu Akbar. Tapi anak yang boleh sembahyang, jaga solat, dia punya perwatakan yang berbeza. Clear, dia nampak terang. Sebab tanda orang soleh Allah beri dan tanda Allah soleh Allah angkat dengan solat itu. Kan? Sebab tu kita dapati ni orang tinggal sembahyang nampak wajah dia nampak. Nampak apa? Nampak hilang cahaya nur daripada wajah orang tinggal solat, tinggal masjid, tinggal solat ni bahaya besar kerana Allah cari dan Allah cabut cahaya itu. Tak nampak lah. Nampak orang kapiak sama dengan muka dia. Muka dia sama macam kapiak. Sebab tu tengok nah. Orang kafir dulu bila dia masuk Islam, wajah dia berbeza. Nah, clear nampak. Contohnya, ramai orang yang dulu dia non-Muslim. Dia agama Hindu, India agama Hindu, Cina agama Buddha. Bila masuk Islam ni, lain. Wajah dia macam lain. Ya? Saya ada satu orang saya duk pergi di sebelah Perak sana. Dia India, tapi dia mak ayah dia tinggal kat orang Islam. Pasal mak ayah susah, tinggal anak dia kat orang Islam. Waktu dia umur 1 tahun 2 tahun. Jadi mak ayah ni belah, orang Islam belah daripada umur 1 tahun 2 tahun sampai masuk Islam. Jadi Islam. Dia tengok orang sembahyang lama-lama dia pun habaq dia bukan Islam, dia pun ajak dia mengucap, macam dia mengucap umur 10 tahun dia kata. Masuk Islam umur 10 tahun. Tapi hari ni tuan dia jadi profesor dalam satu di University USM. Doktor, profesor. Dia India tapi Islam. Saya tengok muka dia tak macam India lama lah. Wajah dia lain. Walaupun dia ada asmar mana hitam manis tu, tapi wajah dia Allahu Akbar. Masjid, dia tahu masjid. Bahagian apa? Pasal dia profesor, orang bagi bagian dakwah kat dia. Dia ada kos untuk pergi kuliah tempat dia. Tapi dia India, asal dia saya ingat rupanya patut nama dia ada belakang juga ada nama India dia. Rupanya dia bukan Islam awal tapi Islam umur 10 tahun dibelah. Allah bagi dia. Tapi cerita tuan, wajah dia seri. Cahaya Islam itu ada. Tapi sebaliknya, orang Islam yang Allah beri cahaya, tapi bila mana tak solat, Allah cabut cahaya tu. Nampak jelas wajah ni. Tak ada beza orang kapiak dengan dia. Tapi dengan solat boleh beza, boleh kenal. Di dunia boleh nampak dah. Siapa tinggal semayang, wajah kafir. Siapa jaga semayang, wajah muslim ada. Baik, 3 benda yang kita bincang ni, ke-9 suku belajar no? Baik, itu baru 3. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Dan satu hadis Nabi saya nak tutup dan bab solat ni tuan-tuan, untuk memperkemaskan kita punya ilmu. Satu hadis Nabi SAW yang saya nak kongsi sesama dengan tuan-tuan. Hadis tentang apa? Hadis tentang solat. Apa hadis dia? Kata Nabi SAW, mafhumnya, barang siapa yang berwuduk, Nabi kata dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kata Nabi SAW, hadis ni ada dalam kitab hadis Bulughul Maram. Baik, hadis ni ada dalam kitab Bulughul Maram muka 101 sebelah kanan. Ada ayat hadis atas sekali. Hadis daripada Rabi'ah bin Aslami, Ka'ab Aslami radhiyallahu anhu, tentang bab salat ini. Nabi kata apa? Nabi ceritakan
Rabi'ah Aslami ni cerita bahawa satu malam aku bersama Nabi SAW. Baik. Satu hari kata Rabi'ah Ka'ab Aslami, dia kata satu hari aku bersama Nabi. Aku duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang, Nabi kata ambilkan air wudukku. Maka Ka'ab pun, Rabi'ah Aslami ni pun, dia pun ambil wudu, ambil air nak jurih Nabi, nak jurih wudu untuk nuduk Nabi SAW. Bila mana dia tuang air dekat Nabi SAW, nak basuh muka, basuh tangan semua, Nabi kata kat dia, bila dia ambil air, sebelum Nabi wudu, Nabi kata kat dia, ya Ka'ab, Nabi tahu Ka'ab ni ada benda dia kat dia. Maka Nabi kata kat Ka'ab Aslami Rabi'ah ni, Nabi kata dia, hang minta apa sebenarnya ni? Hang nak tolong juga ayak kat aku ni, ada benda ada benda ke? Lebih kurang betul dah. Nabi kata dia, ya Ka'ab Rabi'ah, Ka'ab, mintalah, nak minta apa? Bila dia nak tuang ayak wudu kat Nabi ni, maka Nabi kata kat dia, mintalah, nak minta apa? Kan? Nabi pun kata kat dia, maka Rabi'ah Ka'ab ni kata, Rabi'ah Al-Aslami ni kata, bila Nabi kata mintalah, Nabi kata sal, mana mintalah. Maka bila dapat can aku tu, dia pun minta kat Nabi satu benda. Kan? Maka minta apa? Dia kata, ya Rasulullah, kalau dah boleh minta ni, mintalah, izinkan aku ya Rasulullah, kalau Nabi minta ni, aku minta kepada kamu, izinkan aku satu benda. Nabi kata, nak minta apa? Izinkan aku satu benda, boleh tak? Nabi kata, ya, minta. Aku nak apa-apa, aku nak izinkan. Maka dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku menjadi peneman kamu dalam syurga, boleh tak? Dia minta kat Nabi gitu. Rabi'ah Aslami ni minta gitu, izinkan aku menjadi penemanmu ketika kau masuk syurga nanti. Aku masuk dengan kau ya Rasulullah, aku nak teman kamu masuk syurga, boleh tak? Nabi jawab apa? Nabi kata, ada lagi nak minta tak? Selain daripada itu, dia kata, huwa dhaka, itu saja ya Rasulullah, aku tak mau dah. Yang tu saya aku nak minta, tak mau minta yang lain dah. Minta apa? Minta nak jadi peneman Rasul SAW dalam syurga. Masuk syurga dengan Nabi. Masuk gitu dah. Maksud dia minta masuk syurga dengan Nabi. Baik. Nabi kita minta apa lagi? Tak mau minta apa dah. Dia kata dia tak minta apa dah. Nabi kita apa dia? Kalau begitu, kalau hang nak minta aku tolong hang masuk syurga dengan aku minta satu ke hang. Dia minta ke Nabi. Dia minta ke Nabi satu benda. Nabi kata boleh, tapi sebelum aku tolong hang, aku minta hang tolong satu benda, boleh tak? Kita apa Rasulullah? Nabi kata, kalau hang nak teman aku dalam syurga, aku minta hang tolong aku satu benda. Kita apa Rasulullah? Nabi kata, a'inni, hang tolong kau, hang tolong diri hang sendiri. Kan? Apa tolong apa? Hang tolong diri hang bikasrati sujud, dengan memperbanyakkan sujud pada Allah, pasti ku bawa hang ke syurga. Maknanya pada tolong sembahyang tu bagi banyak. Maknanya pada jaga salat itu, jaga rokok, jaga sujud bagi banyak-banyak. Sujud bagi banyak-banyak. Mana apa sujud banyak ni? Sembahyang bagi banyak lah maknanya. Nabi kata apa? A'inni, tolonglah dirimu sendiri bikasrati sujud, dengan kamu memperbanyakkan salat dan sujud pada Allah Ta'ala. Kalau nak temanku syurga, sila buat yang ni. Apa maksudnya? Sila jaga salat itu. Sila salat bagi banyak-banyak. Sila sujud bagi banyak-banyak. Pasti engkau akan dapat teman aku dalam syurga nanti. Nabi clear ke tu lah. Jadi tuan-tuan ketahuilah bahawa sesungguhnya salat yang kita buat banyak-banyak ni, sujud banyak-banyak kali ni, akan anugerah Allah Ta'ala. Allah akan bagi kita dapat masuk syurga dengan Nabi SAW. Syaratnya, tolong jaga salat ini. Dapat. Kan? Itu kelebihan dia. Siapa tak jaga salat,
wala syurga, wala jannah, wala apa. Syurga pun tak tahu, apa tak tahu. Bila syurga tak tahu, dapat apa? Dan bila tak jumpa syurga, dapat na'udzubillah min zalik, kemungkinan neraka yang akan dia perolehi. Bila syurga tak jumpa, akan jumpa neraka. Kalau tak jumpa neraka, akan jumpa syurga. Sebab di akhirat hanya ada dua tempat sahaja, in between, baina jannah wan nar, syurga ke neraka. Kalau tak jumpa syurga, neraka. Kalau tak jumpa neraka, syurga jawabnya, duanya. Jadi ketahuilah tuan-tuan, kata Nabi SAW, hadis ni, salat itu pembuka akan pintu syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian saja malam ni, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada bulan depan budak Simbat Tanino. Insya-Allah. Kita jumpa lagi pada minggu depan atau bulan depan izin Allah Taala. Banyak-banyak sehat-sehat bahasa. Mudah-mudahan apa yang kita diminta untuk baca ni kita baca balik, peringat baliklah anak-anak kita khususnya. Supaya apa? Jaga salat, dapat rahmat Allah, dan jaga salat berjemaah itu kalau boleh di masjid. Kita kerahkan anak-anak kita meramaikan rumah Allah dan dapat rahmat, dan azab-azab akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa dia? Ulang balik, jom kita jaga apa? Jaga salat kita, jaga ibadat kita, jaga masjid kita jaga. Ikut SOP yang dimasukkan oleh MKN, ikut. Dan yang paling penting, jom belajar ikut SOP Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan selesai dengan izin Allah. Wallahu alam. Aku qul astaghfirullahal azim li wa lakum, sal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa ilayhi taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lana wa rahmaka ma rabbayana shaira ila jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawli fattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafriquna ba'di tafriqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.